Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan warga dewan sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya Rabiatul Adawiyah binti Rozi pada petang yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa penderaan terhadap kanak-kanak dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu penderaan fizikal, mental dan penderaan emosi. Penderaan fizikal adalah apabila kanak-kanak didera secara fizikal dan terdapat kecederaan yang keterlaluan yang boleh dilihat di mana-mana bahagian tubuh badan kanak-kanak berikut akibat penggunaan kekerasan atau agent. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap tubuh badan kanak-kanak dengan ada bukti, contohnya calar, parut, kecederaan tulang, terseliuh atau pendarahan. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama, Saudari Natasha Nabila binti Abdul Jalil. Apa khabar saudari? Seterusnya ahli panel kedua saya, Ayu berbaju kurung, iaitu Saudari Kasih Khadijah binti Muhammad Safi, dan ahli panel terakhir kita pada hari ini adalah Saudari Alia Aisyah binti Zulkarnain. Selamat datang juga buat saudari sekalian. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada ahli panel pertama, apakah sebenarnya punca penderaan fizikal dan mental terhadap kanak-kanak? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin hadirat yang dikasihi dan dihormati. Di sini saya akan menjawab soalan saudari pengerusi sebentar tadi, iaitu apakah punca penderaan secara fizikal dan mental terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak ini merujuk kepada penderaan secara fizikal dan juga mental terhadap manusia. Penderaan kanak-kanak ini bukan satu isu yang baharu di Malaysia, bahkan telah menjadi isu yang membelenggu masyarakat di negara kita. Jika diselak dada khabar, kita akan mendapati bahawa bilangan kes penderaan kanak-kanak di Malaysia terus meningkat tanpa titik noktahnya bak cendawan tumbuh selepas hujan. Anak-anak ini merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada setiap pasangan suami isteri. Mereka ini merupakan penyambung zuriat dan pewaris kepada sesebuah keluarga. Maka benarlah kanak-kanak ini ibarat kain putih ibu bapa yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Utusan Malaysia, sebanyak 70% kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa, manakala 30% dilakukan oleh pengasuh dan juga pembantu rumah. Senario yang menggemparkan ini haruslah ditangani dengan secepat mungkin. Masalah institusi merupakan salah satu pemangkin berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Dalam banyak kes, penderaan ini dilakukan oleh ibu bapa yang menghadapi konflik kekeluargaan seperti hubungan rapuh antara suami dan isteri akibat campur tangan daripada pihak yang ketiga. Maka pergaduhan antara suami dan isteri akan berlaku dan seterusnya proses penceraian. Senario ini menyebabkan produktiviti ibu bapa di tempat kerja merosot dan seterusnya tekanan oleh majikan pun meningkat. Selain itu, kesempitan hidup juga menyumbang kepada kes penderaan kanak-kanak.
Dari segi masalah kewangan dan kos yang tinggi, menyebabkan ibu bapa terpaksa membanting tulang di dunia luar. Situasi ini mendorong ibu bapa untuk menyerahkan anak kepada orang lain, misalnya saudara terdekat, untuk menjaga dan membesarkannya dengan janji akan memberikan kadar upah yang tertentu pada setiap bulan. Walau bagaimanapun, apabila ibu bapa gagal untuk memberikan upah yang seperti dijanjikan, maka saudara yang tidak berperi kemanusiaan akan cederakan kanak-kanak dengan tali pinggang, mencucuk mereka dengan puntung rokok ataupun membiarkan mereka dalam keadaan yang lapar. Yang menggemparkan lagi, terdapat segelintir pengasuh yang melakukan keganasan seksual terhadap kanak-kanak itu apabila anak bertemu semula dengan ibu bapa. Ibu bapa yang prihatin akan mendapati bahawa tubuh anak mereka lebam dan lemah dan seterusnya melaporkan kejadian ini kepada pihak polis. Namun demikian, terdapat sesetengah ibu bapa yang tidak mempedulikan hal ini kerana tidak mahu menjejaskan hubungan kekeluargaan dengan saudara mereka. Jelaslah bahawa masalah kewangan akan mengakibatkan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Di samping itu, kekurangan didikan agama dalam kalangan ibu bapa juga merupakan punca lain kejadian penderaan kanak-kanak. Ilmu agama merupakan tunggak utama yang menjamin keutuhan dan perpaduan sesebuah institusi keluarga. Agama juga memberikan panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Namun demikian, terdapat ibu bapa yang tidak mempraktikkan ajaran agama mereka dan ibarat kapal tanpa nakoda. Kadang-kala ilmu agama akan menyebabkan sesebuah keluarga dipandu dengan cara kontra dengan didikan agama kerana bak kata pepatah, bengkok batang, bengkoklah bayangnya. Hal ini menyebabkan ibu bapa bersikap bagai haruan makan anak dan sanggup mendera darah daging sendiri. Kajian menunjukkan bahawa pendera kanak-kanak ramai yang merupakan pasangan muda. Hal ini disebabkan pasangan muda masih berkelakuan seperti remaja dan tidak berfikir secara logik ataupun rasional. Tambahan pula, orang muda sering berdarah panas dan mudah naik angin dengan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh kanak-kanak. Oleh itu, penghayatan ajaran agama yang tidak mantap akan juga menyebabkan pasangan muda ini tidak mampu berfikir dengan alasan dan bukti yang nyata serta mencurahkan kasih sayang yang penuh terhadap anak-anak mereka. Okey, saya serahkan semula forum ini kepada saudari pengerusi. Justru saya ingin menanyakan persoalan kepada ahli panel kedua kita. Soalan saya adalah, apakah kesan daripada penderaan fizikal dan mental terhadap kanak-kanak? Boleh saudari jelaskan? Alhamdulillah, kes penderaan ini bukanlah satu isu yang baru dalam kehidupan seharian kita. Terdapat banyak kes yang telah dicatatkan tentang kes penderaan kanak-kanak ini. Contohnya tentang kes adik Nur Aina Nabiha, 9 tahun, yang didera sehingga mati oleh bapa kandung dan ibu tirinya dalam kejadian di Port Dickson, Negeri Sembilan. Allahyarham dikatakan dipijak malah sampai terkencing akibat terlalu sakit beberapa kali oleh bapanya selain penderaan lain. Antara kesan-kesan yang dapat kita rungkaikan dalam forum ini ialah kesan dari segi fizikal dan juga mental. Kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan fizikal ini akan menanggung kecederaan yang ada pada badan mereka. Hal ini kerana terdapat banyak kes penderaan kanak-kanak yang berlaku. Pelaku akan menggunakan objek-objek yang keras dan digunakan untuk memukul mangsa dengan kejam. Selain itu, kanak-kanak juga akan ditampar, disepak atau dirotan oleh pelaku dan akan menyebabkan terjadinya luka, lebam dan itu akan menyebabkan organ dalaman kanak-kanak rosak. Kanak-kanak yang tidak tahan dengan kekerasan yang diberikan oleh pelaku boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut mendapatkan kecacatan kekal dan juga kematian. Kanak-kanak tersebut juga akan mendapatkan kesan mental akibat penderaan yang diberikan. Contohnya, kanak-kanak akan menjadi trauma yang berpanjangan. Kanak-kanak juga akan sering mengalami mimpi buruk yang kerap dan akan mengganggu fikiran mereka. Mereka juga akan sentiasa berasa takut ketika mereka di mana-mana sahaja.
dan mereka juga akan takut apabila didekati oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Proses perkembangan kanak-kanak juga akan terganggu. Mereka akan menjadi sukar untuk mendengar atau menumpukan perhatian dan berlaku ketidakseimbangan kemahiran emosi, kognitif dan sosial mereka kerana kejadian penderaan yang sama dan berulang. Ini boleh mendatangkan kesan terhadap kanak-kanak dan menyebabkan otak mereka menjadi tidak aktif. Selain itu, kesan penderaan ini juga boleh memberi kesan terhadap tingkah laku kanak-kanak. Kanak-kanak akan menderita akibat sering dikasari atau didera, cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang kurang dan tidak percaya kepada sesiapa. Hal ini mungkin kerana sukar untuk meluahkan perasaan sebenar sehingga ia mengganggu fikiran dan memberikan tekanan emosi. Semakin lama tempoh penderaan ini berlaku, semakin teruk kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak. Dalam sesetengah kes, penderitaan ini berterusan sehinggalah anak memasuki alam remaja dan menyebabkan kemurungan yang agak teruk. Akhir sekali, saya ingin menanyakan soalan kepada ahli panel ketiga kita. Soalan saya berbunyi, apakah langkah bagi mengatasi penderaan fizikal dan mental terhadap kanak-kanak? Boleh saudari jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator majlis kerana memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan tentang cara mengatasi masalah penderaan dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat ahli panel yang saya hormati sekalian. Bagaimanakah semua pihak dapat mengatasi masalah penderaan ini? Perkara ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak sahaja. Ini kerana masalah ini berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi semua pihak haruslah memainkan peranan penting untuk kita mengelakkan masalah ini dari terus berlaku. Untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak, bantuan daripada semua pihak amatlah diperlukan. Ibu bapa yang menjadi punca utama dalam kes penderaan kanak-kanak haruslah diberikan banyak bantuan untuk mengurangkan kes-kes penderaan. Suami isteri haruslah mengambil kursus pendidikan keibubapaan dan keagamaan setelah mereka berkahwin. Mereka harus sedar tanggungjawab mereka untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sebagai seorang ibu dan bapa. Mereka akan didedahkan dengan cara menjaga anak dan melayan pasangan mereka dengan baik melalui pendidikan ini. Ibu bapa juga perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjadi teladan yang baik kepada anak mereka. Apabila menghadapi tekanan, mereka haruslah menghadiri sesi bimbingan dan kaunseling supaya tidak melepaskan tekanan kepada pasangan dan anak mereka. Kedua ialah guru-guru di sekolah harus sentiasa memberi perhatian kepada murid apabila mendapati perubahan besar yang berlaku kepada seseorang murid. Guru perlu memberikan kasih sayang kepada murid supaya mereka dapat meluahkan perasaan dan masalah mereka jika penderaan berlaku. Pihak sekolah juga boleh menghubungi pihak polis jika mendapati kes penderaan berlaku kepada murid. Pihak sekolah juga haruslah mempunyai guru kaunseling yang sabar dan teliti supaya mendapat kepercayaan murid-murid. Langkah yang ketiga ialah peranan masyarakat dalam mengatasi masalah penderaan kanak-kanak juga penting. Kita perlulah mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Kita juga perlulah membuang sikap mementingkan diri sendiri. Jika mendapati ada kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di sekeliling kita, kita hendaklah mengambil tindakan segera dan bukan mengabaikan perkara itu. Masyarakat juga harus peka dengan keadaan sekeliling dan segera melaporkan kepada pihak polis apabila mengesankan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Selain daripada itu, masyarakat juga boleh menerapkan nilai-nilai murni dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. Hal ini demikian kerana supaya masyarakat kita menjadi orang yang mulia dan mengurangkan kes-kes jenayah. Yang terakhir ialah pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang supaya tidak ada orang yang berani untuk mendera kanak-kanak. Pendera yang bersalah haruslah dijatuhkan hukuman yang berat untuk mengingatkan masyarakat tentang akibat seseorang melakukan jenayah. Pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen keluarga bahagia untuk meningkatkan kesedaran rakyat untuk menubuhkan keluarga yang bahagia. Peribahasa Melayu ada menyatakan, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
Ini menunjukkan jika banyak memberi alasan tanpa ada usaha, kita tidak mendapatkan hasilnya. Jadi, usaha semua pihak amatlah penting untuk kita mengatasi masalah ini dari terus berlaku. Ini sahaja cara mengatasi masalah penderaan daripada saya. Saya berharap cara-cara yang saya sampaikan tadi dapat membantu sedikit sebanyak usaha untuk mengurangkan masalah penderaan. Sekian, terima kasih. Dengan itu, selesai sudah forum kita pada petang ini. Saya ingin berterima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk mendengar forum pada petang ini. Sekian, terima kasih.